كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا ضعيف يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله آمين يا رب العالمين. Allah faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Pada muka surat 409 mendapat kepastian tentang pendirian tentera musyrikin. Selepas Abu Sufyan mengundurkan tentera berangkat dari kekecewaan selepas dia berdialog dengan Umar, walaupun dia tak tengok jasad Rasulullah yang didakwa oleh Ibnu Qami'ah bahawa telah mati di dalam ataupun telah mati dibunuh, tetapi nyata tidak seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Sufyan telah mengatakan bahawa aku percaya kamu daripada Ibnu Qami'ah kerana kebenaranmu dan kerana mu dekat dengan Rasulullah, maka tak perlulah aku periksa. Jadi keputusan Abu Sufyan bahawa Rasulullah tu masih hidup dibina di atas kenyataan daripada Umar. Dia tidak melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjanji untuk bertemu pada Badar yang seterusnya. Dan jawab politik Nabi, kita akan bertemu dan kita berjanji akan bertemu. Kemudian maknanya selepas daripada dialog tersebut, maka mengambil masa beberapa ketika Abu Sufyan bersiap mengundurkan tentera dia untuk balik ke kota Mekah ataupun kota Madinah, tak tahu lagi. Tetapi peperangan telah berakhir di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ali bin Abu Talib, iaitu siapa dia? Rasulullah dengan Ali ni sepupu. Kerana Abu Talib itu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan sahaja sepupu tapi merangkap menantu. Dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah menjejaki kaum itu dan tengok apa yang mereka akan lakukan. Kata Rasulullah, ukhruj fi atharil qaum fanzur madza yasna'un. Itu dalam kitab Arab. Ukhruj, keluar kamu wahai Ali. Itu makna fa'lul amri, tuju kepada Ali. Ali, keluar kamu. Mana keluar itu dari kedudukan Ali bersama tentera. Maka Rasulullah telah membentuk satu lagi strategi di dalam peperangan, menunjukkan ketangkasan kebijaksanaan Rasul. Bukan sahaja dia seorang Rasul, tetapi dilengkapkan dengan ketangkasan, kebijaksanaan, keberanian. Dan ini sangat terselah di dalam kepimpinan politik Nabi di dalam perang. Baik, kita bila dalam perang, kita akan bercakap tentang politik. Bukan politik seperti mana yang kita faham kepartian. Ini hamba kena kegah, orang kata kena orang kata Kelantan kata kena apa ni, kena cekik sikit, kena cekik sikit kacak biar berulang kali. Kerana Abang Mak duk balah kedai kopi masalah politik.
politik hak kita duk kecek kedai kopi tu parti. Parti adalah sebahagian atau jenis-jenis daripada aktiviti politik. Tapi janganlah pukul rata bila parti tu tak molek, parti ni tak molek, parti tu tak setuju angin. Dulu demo duduk alik biru boleh makan, lepas tu tak boleh makan demo pergi lopak alik merah. Alik merah pun demo tak boleh makan, maka demo lopak alik hijau. Alik hijau pun demo duduk tak boleh makan juga, demo duduk alik mana lah kali dia pukul rata, serupa je belaka. Politik ni bagi tak boleh pakai. Tengok tu. Amroyak tu orang pasir putih lah tu. Dia ni. Jadi dia pun salah faham dengan kejelikan tindakan ahli parti ni yang memimpin politik, lalu dia pukal tu makna pukul rata bahawa politik ni huduh, politik ni jelek, politik ni cemar. Jadi terbinalah dalam pemikiran dia blok bila kita kecek politik bagi politik belaka tu. Kih pucanya dia tak boleh zen dua keping nyetok dengan tok ngulu. Dan baik. Jadi politik yang kita bercakap ini adalah politik dalam urusan keagamaan, iaitu tadbir wal islah umuril muslimin. Urusan mentadbir untuk mencapai objektif kemaslahatan itu, aktiviti itu kita nama dia politik. Politik ni mentadbir, mengurus. Seni itu Islam panggil as-siyasah syar'iyah. Justru marilah kita lihat Nabi batas tubuh dia ini adalah rasul. Ayat yang baca tadi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Aku utus engkau ya Muhammad adalah untuk semua manusia. Dayak, Batak, kafir, Muslim, tak kira semua manusia. Supaya membawa satu berita, iaitu siapa taat kepada Allah, dia diberikan kebahagiaan syurga. Siapa yang derhaka kepada Allah, maka kedukaan citaan dia neraka di akhirat kelak. Walakinna aksaran nasi la ya'lamu, tetapi hakikatnya apa yang terjadi, ramai dari manusia ini dia payah faham. Maka bila tak faham inilah berlaku pertembungan, berlaku bertembungan, berlaku perbalahan, berlaku konflik kerana seorang jahil, seorang faham, seorang degil, seorang takabur. Lalu tindakan politik Nabi di dalam perang telah menyebabkan Nabi menang. Menang Nabi itu daripada mana? Menang dari Nabi ialah kemahiran seni politik Nabi. Baik. Bagaimana kita ngaji? Nabi SAW bila dah Abu Sufyan bersama lebih kurang daripada 3,000 orang dah mati dah sebahagiannya. Telah berangkat meninggalkan medan peperangan Uhud. Lalu Nabi SAW memastikan bahawa pengunduran ataupun pergerakan Abu Sufyan bersama tentera ini mempunyai maksud-maksud yang tertentu perlu diselidiki. Nabi ajar kepada kita al-harbu khid'ah. Perang ni penuh dengan tipu daya. Kita orang mukmin mesti mengambil kewaspadaan. Semangat dan sikap waspada inilah Nabi telah tunjuk di dalam tindakan dia. Ali, keluarmu sebagai perisik, ikori tentera Abu Sufyan ni, apa dia buat? Pada Nabi turun Jibril, kalau kita abang mak ni duk kapur bila gulu kok tahu. Moga takut apa? Moga kita orang soleh. Ya buat tu. Kita nak selalu mengambil sesuatu daripada cara tu, orang kata tak kena. Baik. Lalu Nabi SAW tidak menentukan bagaimana yang Ali kena buat. Mu nak naik kuda ke, mu nak naik unta ke, mu nak roket terbang ke, mu fikir sendiri. Sebab tu kita nak askar pengikut umat hak cerdik. Kita tak si hak bodoh. Kalau hak bodoh, bila Rasulullah kata Ali keluar, ni Ali, Saidina Ali. Hak ni ambil sabda ni bukan sabda mekecek. Pok ni Ali. Pok ni Ali, dia akan bedah balik kamu, ambo nak pergi buat gapo dengan motor kau dengan kereta ustaz. Jadi orang lagu ni tuan-tuan tidak layak untuk menerima satu jawatan kerana dia ni tak erti, kena ajar sebutir-sebutir. Baik. Apa yang mereka mahu?
Baik, soalan Rasulullah telah beri maklumatnya ialah, wahai Ali, tugas kamu mengekori dan pastikan apakah yang mereka mau. Maza tasna'u, apakah akan mereka akan lakukan. Tu fa'lul mudhari'. Fa'lul mudhari' ini list mustaqbal. Mungkin kita tengok beri andaian kat aku apakah yang akan mereka akan lakukan. Pak, titik tanda soal. Ali pun faham. Ya Rasulullah, kalau kita kata wa ma yuridu, dan kamu kena cek tengok apakah maksud kehendak mereka. Kalau mereka tidak menunggang kuda tetapi menunggang unta, bererti mereka mahu pulang ke Mekah. Tetapi kalau mereka, yakni musyrikin, menunggang kuda dan mengheret unta, bererti mereka hendak menuju ke Madinah. Baik. Berarti sementara tolong dekat betul batas belakang tu supaya kita faham. Siapa dia mai royak ke Nabi Muhammad? Dia masuk sekolah mana? Tadika siapa dia? Cikgu dia dulu. Lepas tu sekolah menengah, cikgu bersemsia sejarah dia siapa dia? Nabi kita tak ada riwayat dia mengaji sekolah dengan seseorang. Kalau ada riwayat, nescaya dia akan membawa tuhmah kepada risalatun Nabi SAW bahawa Nabi Muhammad cerdik tu, dia buat tu, dia ambil idea aku. Baik, tuan-tuan. Padahal Rasulullah SAW telah menggunakan kebijaksanaan melalui 4 sifat Nabi. Pertama ialah siddiq. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia, Bami? Amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat tabligh dulu ke fatanah dulu, Bami? Kecek molek. Tabligh ke dia fatanah dulu kau nak. Tengok kemah tak kemah dia. Sebab tu dia pakai piyah merah. Ni orang layak pakai piyah sangat tu duduk belakang dulu. Harap ambo lega, ada Bami ni melega. Jadi syarat sifat wajib bagi Rasul itu adalah fatanah. Fatanah ni cerdik, bijaksana. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam hal ini adalah suatu isyarat kita orang mari belakang ni kena memahami politik ni bagaimana untuk mentadbir sebuah jemaah baik, pasukan baik, peperangan baik. Maka ilmu hakmu kena guna adalah nama dia as-siyasah syar'iyah. Ini Rasulullah mengajar dalam ilmu hari ni, kita nama dia siasah syar'iyah. Pada zaman Nabi tidak ada nama ni seperti sifat 20. Ada zaman Nabi? Tak ada. Tetapi janganlah tuan kata sifat 20 tak ada nama Nabi. Maka siapa dia teruk sifat 20, maka dia tidak teruk hak zaman Nabi ada. Hamba nak tanya, memang nama tak ada abang mak, tapi benda isi hak dalam sifat 20 tu ada zaman Nabi. Pertama, Allah itu wujud. Allah tu wujud tu zaman Nabi tak ada ke? Acur ayat molek abang mak, jangan duk main selera ni bagian niti atas kapi. Tak betul tak? Zaman Nabi SAW beriman dengan sahabat baik, Allah pertama itu wujud. Adakah siapa dia mengata Allah tidak wujud? Siapa dia berani kata? Tak ada. Yang kedua, Allah itu apa dia? Azali qadimun baqa. Ada orang kata? Ada. Cuma bila mari Abu Hasan Asy'ari, dia susun jadi sifat 20. Tapi takut nampak jauh sangat, ambo gi hok kita solat maghrib tadi 13 rakaat. Ada ke tak zaman Nabi? Abu Bakar kata, bermula solat itu 13 rakaat. Allah, 13 rukuk bah. Itulah nak kata kau orang nyo polah lidah lalu. Ambo minta tolong orang pasir putih jangan dak main kaca cucu ni. Cucu ni mari jauh ni orang lemah doa boleh kecek ni pun jangan duk sodi dah ni. Orang pasir putih ni orang besar-besar. Nak, kalau tidak tok janguk tak ada lah sini ni. Dah ni, tambah-tambah tengok janguk panjang-panjang ni nak beranak dia ni. Solat kita solat ajar kanak kita 13 rukun. Qiyam baik, niat baik, rokok, sujud baik. Zaman Bakar ada ke tak? Zaman Umar ada ke tak? Tak ada. Tetapi solat mereka tu 13 rukun tu. Tetapi bila mari zaman mujtahidin, fiqh ni makin berkembang, maka dia perbuat satu ilmu fiqhu solat. Fiqh solat ni dia susul daripada hadis, tubiklah 13 rukun.
Nama tidak jadi masalah. La musahata fil istilah. Kita jangan baloh dalam masalah istilah. Yang kita nak tengoknya isi kandungan tu ada ke tak serupa dengan Nabi atau tak serupa dengan Nabi. Jadi zaman Nabi dulu dia mengajar politik tak wayah-wayak ni politik orang reti selalu. Zaman hari ni cakap wayak politik tak reti-reti. Nah, itu beza kita dengan Abu Bakar dengan Pak Nikah. Beza dengan Umar dengan Pak Ni Umar. Boleh faham tu dah. Jadi politik ni gapo dia? Ni cerita Nabi ni. Tindakan Nabi ni. Siapa dia ajar Nabi kata Ali keluar Ali mur ekor dia risik. Mu tengok dia cara berpolitik ni dia kena ada tanda dia. Gorak-gorak ni pilihan raya 15 ni nak beli siapa dia? Hak ni tubik, hak ni masuk, hak ni pecah, dia ada tanda dia. Jadi Rasulullah ajar pada Ali tanda. Mu tengok pada tanda. Jika dia naik unta, tu maknanya dia nak balik ke kota Mekah. Ilmu tu Rasulullah ambil mana? Rasulullah ambil mana comaya? Ambil mana? Ambil daripada kebijaksanaan. Sebab tu nak jadi ahli politik ni tidak serupa Abang Mat. Kita besok kedai kopi, wakil rakyat pun masuk kedai kopi. Kita pun minum tarik TO, lepas tu tarik TO, dia tubik nyok, bayar TO dia, tak bayar TO kita. Oh, nyok takes selalu korang kapur. Dan ni, basuh wakil rakyat nak tupai TO so pepayah. Takut tak ada piti. Habis piti. Orang kapur kata kan? Nak jadi wakil rakyat sangat. Dan ni, nak jadi wakil rakyat sangat. Nak bayar TO, nak cari piti, bayar TO rakyat secawe apa tak boleh. Dah tak reti cari piti, tak jadi wakil rakyat. Sedap orang kapur menakal kan. Orang pasal putih memang sakit. Orang putih dia lalu keting. Dan ni, jadi maknanya dia amo dengar orang tua kecek kapur tu amo dengar. Bisa juga buah dia ni sedap. Sedap apa? Buah politik. Dah kamu tak reti politik, tak usah jadi wakil rakyat. TO rakyat cawe pun mu tak boleh bayar. Memang aku tahu mu tak ada pitih, tapi ajarlah mu wakil rakyat. Kerana kamu tak boleh bayar, tak usah jadi wakil rakyat. Oh, sedap orang kapur kata. Tapi kena tu. Jadi Nabi SAW dengan kebijaksanaan ni dia ada insting dia ada satu nur dari ilmu kemahiran dia ni mengeluarkan sesuatu pendapat yang sangat tepat. Jadi marilah kita belajar apa dikatakan politik, iaitulah apa yang dikatakan contohnya Imam Ibnu Farhun sebab mengajar siasat syariah ilmu politik Islam ni dan mengajar kitab politik Islam ni kita khotedah je patah di masjid ni. Dalam sebelum kita ngaji ni kita ngaji dah kitab siasat syariah ni. Cuma mau tahu tuan-tuan tak ingat. Iaitu apa dia? Ma yatawassalu ila maqasid ataupun at-tariqatu allati yatawassalu biha ila maqasid asy-syar'iyyah. Tindakan politik yang diambil oleh pemimpin untuk menjaga kemaslahatan maqasid syar'iyyah. Tu dikatakan apa dia politik. Dalam Islam ni dia boleh butir sebab Islam ni agama Allah, ilmu dia ni halus. Kalau kita ambil ilmu barat, kita tak jumpa. Jadi bila begini tuan-tuan, Rasulullah SAW kata, mu tengok pada podoman, jika dia naik kuda, itu maknanya dia telah menipu daya kita. Makna dia bunuh, tetapi dia akan melencong masuk ke kota Madinah. Kita duduk di Uhud ni. Uhud dengan Madinah lebih kurang 5 kilometer. Maka di atas kesempatan itu mungkin dia boleh mengambil tindakan yang luar jangkaan, iaitu memusnahkan kota Madinah. Orang kalau dia kalah ni, tuan-tuan, dia main haji dia kalah, maka bila tak puas hati dia kalah apa dia? Dia pecah papai haji, dia tohuk butir, dia tohuk tuduh botol. Faham ke tak? Tengok. Tak. Rasulullah ajar kita peperangan mestilah kita awasi sepanjang masa kerana musuh akan mencari helah pada kesempatan dan kelemahan kita. Demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalau mereka benar-benar menuju ke kota Madinah, pasti akan kuhalangi dan perangi mereka. Jadi kata Rasulullah, dan pasal apa Rasulullah kata begitu? Kerana Rasulullah tengok, gapo tuan-tuan dapat? Kena halus situ. Ambo sebut berkali-kali, Islam tidak sekali-kali selama-lamanya mengajar kita untuk memulakan peperangan. Sebab perang ni cedera, mati, nak membawa kebinasaan. Ada orang Melayu kata, apa dia? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Walaupun menang, tetap membawa sesuatu malapetaka, kerugian bagi kita sesama manusia. Jadi kita pun lagu itulah politik di Malaysia ni, kalau dok balah, dok berebut sakak, maka tuan-tuan hok menang pun menang sorak, hok kalah pun tuan-tuan berak dalam seluar. Jadi hak utuhnya siapa dia? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah menghancurkan kita. Jadi Nabi SAW kata, tengok macam mana. Padahal pada waktu itu, kalau Rasulullah untuk mengambil kesempatan untuk menyerang balik, dia boleh guna. Tetapi dia tidak mengatakan atau tidak menganjurkan kita supaya memulakan peperangan. Bahkan Nabi menegaskan bahawa mereka itu selamat jika mereka itu naik unta menuju balik ke kota Mekah, maka kita tidak mengapa-apakan dia. Tetapi kalau dia masuk kota Madinah, maka menjadi hak. Menjadi hak. Pada waktu itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi, tidak ada tolak ansur, tidak ada lengah. Kerana keselamatan negara Madinah, anak perempuan campur semua berada di bawah tanggungjawab Nabi SAW jaga negara Madinah ni atas kapasiti dia sebagai seorang ketua kota Madinatul Munawwarah. Jadi ni ilmu hak kita belajar. Justru itu saudara-saudari, kita dalam baik kau jauh, bersaing kau baik, kita tak salah cari pasal nak gocoh orang. Walaupun kita tepuh mutu orang, kau tepuh mutu kita kau. Ni kita memang nak marah nyelak, maka tanya dia dulu, peluk dia dulu, kecuali dia kita, maka kita pun tuan-tuan ada bisa juga. Nek taruh kotak puru pun tuan dia nampak gak kita jemat misapul lah. Masya-Allah. Dah, boleh ke tak bah? Baik. Jadi hal demikian. Qarinahnya Nabi telah ajar bahawa qarinah ini boleh dipakai di dalam menentukan tindakan. Saya ulang balik. Petunjuk dalil petunjuk dilalah. Qarinah ni sesuatu yang boleh menghubungkan dengan fakta. Contoh mudah gini. Nak tuan-tuan solat, maka tuan-tuan rasa keluar angin. Maka nak berhenti kau semaya, tak saya berhenti semaya. Nabi kata macam mana? Jangan kamu berpusing kecuali kamu dapati dua perkara. Pertama apa dia? Bau. Gak bau tak bau dah, sebab kita pun memang bau dah. Sebab ketuk kita dengan kita tu lebih kurang. Jadi waktu kita dekat bini kita was-was semua. Habis ketuk kan ni? Ada. Bau peketuk. Sebab apa? Sebab tubuh kita tu petah pun ada. Sama hak tak sedap lagi tu bau rokok dahil tu. Dia masuk rokok pun ada. Dan Tommy lopak tikai pun ada. Semua benar kita bedah. Tolak hak bagai bau tu tolak belakang. Dah bau dah. Yang kedua kalau tak bau apa dia? Bunyi. Gak bunyi lagu mana orang panggil mak bekak. Abah bini panggil. Dia kelip mata tak tahu apa. Sodah lah. Orang lagu ni lagu mana? Jadi kalau orang hak sebelah tu, dia kena tolong ayat. Dia mau ketung tu. Tak, kau mana? Boleh Mami? Saya 10 kata mana boleh kecek lah mayat. Tok Imam pun paling hak mana kecek watak belakang. Jadi itu dalil bahawa sesuatu fakta kadang-kadang bila kita tak dapati, maka cara untuk mendapatkan fakta dia mesti melalui dalil. Maka jalan menyampaikan kita pada dalil itu kita sebut dalla ya dulu dalilan.
maka sesuatu yang menyampai kita pada fakta itu kita sebut dalil. Sesuatu yang menunjuk. Maka sesuatu yang menunjuk itu kadang dia fakta, kadang dia qarinah. Qarinah tu apa dia? Iaitu sesuatu yang membantu menunjuk kepada fakta tu. Tapi dia tidak fakta. Contohnya angin. Tak, bau itu. Maka bila bau tu tu ada ni. Tapi janganlah paham akak siapa begitu dak ni. Kita pun tahu makan derian, makan gapo kan. Maka tunjuklah melalui fakta tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cekap telah mengajar pada kita bahawa semangat orang berperang dia menaiki unta pasal perjalanan yang jauh. Pasal apa? Unta ini ditunggang untuk perjalanan. Adapun kuda ditunggang untuk peperangan. Tengok, cekak tak cekak Rasulullah. Maka di situ dia mengambil tanda, mu tengok Ali apa yang dia naik. Ali pun turut. Ali menceritakan, kemudian aku pun keluar menjejaki mereka untuk melihat apa yang bakal mereka lakukan. Ali pun menyusup masuk. Mengekori mereka. Lalu aku dapati mereka tidak menunggang kuda, tetapi menunggang unta dan menghalakan perjalanan ke Mekah Mukarramah. Jadi, tetapi Rasulullah tahu ke tidak tahu, tetapi itu terhenti kepada wahyu. Tetapi dalam masalah politik, Nabi SAW menggunakan ijtihadnya, iaitu ijtihad berdasarkan kepada alamat-alamat dan dalil-dalil tertentu. Kenapa? Lita'allumil ummah, lita'limil ummah, untuk dia mengajar ummah bagaimana kamu berpolitik, mutu aku politik. Di mana mutu aku solat, maka kalau solat mutu aku, tiba-tiba politik mutu aku sekerak. Maka itu aku sekerak ni jawapan je mudah, jumpa dengan aku di akhirat kelak sekerak. Aku nak pergi ke syurga tu, mu tak sapa aku syurga apa-apa, mutu aku sekerak. Jadi tak sapa lah ke syurga. Jangan tuan-tuan. Mencari mangsa yang terkorban dan luka. Jelas, Tok Guru kita susun cerita sangat menarik. Justru itulah Kitabur Rahiqul Maktum sangat masyhur dan di antara kitab bestseller, jualan yang puluhan ribu kitab dia ni laris, kerana saya pun mendapati tidak ada kitab yang mudah untuk kita dekati dan fahami dari perjalanan siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar kepada urutan masa dan peristiwa, kecuali apa yang telah disusun oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab yang kita ngaji ni. Selepas dijamin selamat, jamin selamat, Ali mengkhabarkan kepada Rasulullah bahawa mereka menaiki unta. Barulah Rasulullah turun daripada tempat perlindungan, atau kita panggil tempat perlindungan tak semak, daripada kubu. Daripada kubu yang Rasulullah bina bersama dengan 670 ataupun lebih kurang 650 tentera Nabi daripada bukit kiri kanan, dan Nabi berada pada tempat yang tinggi itu. Nabi memerhatikan keadaan, kalau Nabi turun di situ takut Nabi dijerat oleh Khalid Al-Walid, seperti mana dia patah balik. Ternyata mereka tidak melakukan demikian. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk mencari mangsa yang terkorban. Setelah orang-orang Quraisy berlalu pergi, makna kalimah setelah ni menunjuk peristiwa yang berlaku selepas daripada itu, dan sesuatu itu selesai. Kalau kemudian dia beri makna sesuatu yang berjengkit, rentetan kemudian daripada itu. Tapi kalau setelah daripada itu, sesuatu yang telah selesai. Ini menunjukkan bahawa Nabi telah selesai memastikan keadaan itu selamat. Tentera musyrikin telah menghala jauh meninggalkan Uhud untuk menuju ke kota Mekah. Tentera Islam pun turun untuk mencari mangsa-mangsa yang terkorban dan cedera. Kerana mereka telah berada sekian masa, mereka tahu dah siapa yang tidak ada, siapa yang ada, berpaling kiri kanan. Hamzah tak ada, Mus'ab bin Umair pun tak ada. Dan kita pun tahu cerita daripada sebelum daripada itu, mereka-mereka nama yang telah mati syahid. Zaid bin Sabit menceritakan. Jadi daripada cerita-cerita yang ada ini, Zaid bin Sabit menceritakan suatu penegasan, tuan-tuan.
di antara budaya sahabah, ya kalau tua-tua nak ikut cara hidup sahabat mengajar anak, natahaddasu, kata dia, maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata para sahabat, selalu menceritakan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengajar sirah kepada anak-anak mereka, bukan saja mereka mensifatkan tentang kepribadian Rasulullah, tetapi antara riwayat cerita mereka adalah selalu menceritakan cerita peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sini kita nampak Zaid bin Sabit menceritakan bagaimana dia terlibat di dalam cerita itu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar aku pada hari peperangan Uhud untuk mencari Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Ibnu Ar-Rabi'. Baik. Bilakah berlaku? Kita boleh jangka selalulah. Berlaku selepas tentera musyrikin jauh selamat daripada berpatah balik atau menyerang. Lalu di dalam usaha Nabi mengesan sahabat-sahabat yang mati syahid itu, maka Nabi SAW mengarahkan Zaid bin Sabit supaya secara peribadi dia cuba mugi cari siapa dia Sa'ad bin Rabi'. Okey, siapa dia Sa'ad bin Rabi'? Siapa dia Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' adalah pemimpin, salah seorang pembesar Al-Ansar. Dan tuan-tuan kena ingat, Sa'ad bin Rabi' ini adalah dia saudara kepada Abdurrahman bin Auf. Hak cerita kita wayak sokmo ni. Kalau tuan-tuan tak ingat cerita ni amo tak percaya. Amo tak percaya tuan-tuan tak ingat cerita ni. Kalau tuan tak ingat tu, makna bagi kata amo kak, tuan-tuan wak lolok lupa cerita ni. Nak cerita gapo? Cerita kan dia wak balik Abdul Rahman, hak dia wayak aku ada 2 orang bini tu, aku kemung seorang. Jadi kalau abang mak tak ingat, abang mak pun tak salah waswah, itu maknanya uluran lah kamu. Uluran. Cerita tu sangat penting dalam sejarah Islam, mewakili watak orang Madinah cinta pada Rasulullah, cinta pada Muhajirin Ansar ni. Mereka tidak ada kepentingan illa walau kana bihimul khasasah. Walau mereka itu pun ada khasasah, tetapi mereka lebih sayang Allah dan Rasulullah. Mereka sanggup apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, kerana pucanya cinta yang mendalam. Dia kalau cinta mendalam ni abang, dia bui belaka abang. Betul tak? Dia buat belaka. Tapi kalau cinta tohak, tak sah ya. Jadi Sa'ad bin Rabi' ni sambil berpesan kepadaku, ku tu maknanya siapa dia? Kepada Zaid bin Sabit. Kalau engkau temui dia tu siapa? Iaitu Sa'ad. Maka sampaikan salamku, ku tu siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya siapa? Nya Sa'ad. Serta katakan padanya siapa? Sa'ad. Pandai pok kita kan. Kalau hamba tak ada lagi lewat kat naiklah bemi depan ni ganti hamba. Dan ni. Sunatlah pada hari yang ke-7 bagi seorang bayi perempuan disembelih seekor kambing, dan laki-laki 2 ekor kambing, dan dicukurkan kepalanya. Nya apa? Nya kepala kambing. Jadi dia pergi ke ustaz tu siap kepala kambing, dia bakar cukur. Allahu akbar. Tu amo supaya kembali nyonya tu, takut kepala kambing jadi dogo bemak. Baik. Jadi kepadanya siapa? Kepadanya Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta katakan padanya nya Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mu tu siapa? Mu tu Sa'ad.
Nah, tadi dia, pasal dia tadi kerana khitab. Tapi hak ni Nabi Raya dah bertemu dengan dia, mu tanya dia. Jadi mu tanya dia tu waktu tu kalam daripada Zaid. Zaid pun mu tanya dia. Apa khabar engkau? Ma tajiduka. Amba baca sikitlah dalam bahasa Arab. In ra'aitahu fa'aqri'hu minni salama. Jika engkau jumpa dia, fa'aqri'hu tu ialah fi'ul amri. Maka fi'lul amri ni makna kata wajib. Jadi wahai Syed, mu ni tolong siapa? Bukan tolong, wajib siapa salam aku. Kamu dia siapa salam tu baca, faqra. Bacakan salam aku, assalamu alaika. Nak, mu kena baca salam tu. Minni daripada aku salam. Jadi sini ni banyak hukum fiqh kita boleh baca dalam perang. Kita ni Islam, tidur bangun kecek semua Islam. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita daripada perang ni ada hukum fiqh pula tu iaitu apa dia? Hukum fiqh berkaitan menyampaikan amanah salam. Hukum pertama ialah boleh ke tak kira salam tu? Boleh ke tak kira salam? Boleh. Orang tua kata tolong kira salam tolong kira salam tolong kira salam. Jadi tuan-tuan, kira salam ni bukan makan gula aja. Dalam perang pun Nabi kira salam lagi. Dalam susah pun Nabi kira salam lagi. Orang nak mati pun Nabi kira salam lagi. Itulah ikhwatul mukmin, di antara orang mukmin dia berhubung. Cinta saya dia tu ialah dengan kalimah kesejahteraan salam. Jadi Abang Mat boleh tak Abang Mat? Boleh ke tak Abang Mat tu? Bukan saja baca salam, tanya khabar. Tanya khabar apa ni? Tanya khabar apa ni? Iaitu kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad. Baik, Nabi SAW berkata demikian tu, Sa'ad tu duduk mana? Dia tengok tak Sa'ad? Tak. Inilah tuan-tuan, kita penting dapat memahami bahawa ada sesuatu makna dari wahyu Allah. Kerana hadis Nabi ni adalah wahyu. Cuma lafaz saja daripada Nabi beza dengan Quran. Quran lafzah wa makna min Allah. Tapi hadis Nabi SAW dia adalah lafaz daripada Nabi, tapi makna tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita ni sahih. Bukan saja Zadul Ma'ad nota kaki bawah, tetapi dalam kitab Dalaun Nubuwah Imam Bahaqi pun cerita ni dan cerita ni masyhur. Baik. Zaid pun pergi turun menyampaikan amanah. Lalu aku pun berjalan merata arah di kalangan mereka yang terbunuh. Ramai kan? Orang Islam saja 70. Cari pahbelek. Menyelinap ataupun orang panggil mencelah di antara terbujurnya jasad-jasad yang cedera parah itu, yang bergelimpangan itu dengan darah-darah mereka. Tapi oleh kerana arahan daripada Rasulullah matlamatnya adalah mencari Sa'ad, maka tidaklah Zaid mencari kecuali cari siapa dia? Cari Sa'ad. Baik. Lalu aku temuinya siapa? Nya Sa'ad. Molek tu bukan kepala kambing tu dah. Sedang dalam keadaan nyawa ikan. Jadi faja'altu atufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramqin. Ramqin ni maknanya nyawa akhir dah, nyawa dah zat nak. Kalau Abang Mak kat orang telefon tu balik dah. Kerana nazak dah ni, tarik nafas turun dada, tarik nafas turun dada. Jadi kalau orang mandi mayat dia biasa ni, dia akan tengok, dia tahu suluh tu, dia tengok ada pedoman orang nak mati ni tuan-tuan. Tak, dia boleh tengok. Jadi dalam ada riwayat yang Bama temu ni, ada satu riwayat menyebut bahawa Sa'ad pada waktu itu berada di bawah tindihan kuda. Kuda tu rebah mati.
Ni kuda tu dia duduk terkepit situ. Gak kuda ni berat bemak. Sebab tu dak ni kalau kapu hamba tu panggil Yusuf Boya. Yusuf Boya tu sebab bukan dia makan boya, boya kekeh dia. Tapi lekat dia juga mak boya, Yusuf Boya. Jadi orang ni dia terkepit dengan kuda tadi, maka Zaid pun pergi lalu melihat dia dalam keadaan nyawa ikan tadi. Dia lalu dia di tubuhnya siapa dia? Sa'ad terdapat 70 kesan tetakan termasuk lembing, pukulan pedang, terjahan panah. Gapanya? Sab'una darbatan ma baina ta'natin birumhin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisahmin. Ni dalam kitab ni sebut, dan memang dalam kitab-kitab lain pun menyebut dalam tubuh Sa'ad ni tuan, tidak ada kalau kita kata sejahtera kecuali hok kena tarah pedang. Hok pedang ni sekian dah. Lepas tu bukan saja darbatan dengan pedang, hok kena ramhim ni tuan-tuan lemai. Gak lemai ni tajam berat. Lembing pun ada, kamu dia sahmin, panah tu tak sekira. Bila luka tu ada kata 70 itu, nak kata banyak ke memang 70 sungguh, kita boleh menjangka dua keadaan. Pertama ialah maksud majas, iaitu nak royak banyak, maka 70 tu banyak bila-bila kat 70, atau memang dibilang oleh Zaid ataupun selepas pada itu ialah 70 hak tetakan luka yang ada pada tubuh Zaid. Tapi tak tubuh Sa'ad tak mati lagi. Kita kalau 70 tu lagu mana agak-agak? Allahu Akbar deh. Nah, ini wahyu yang ke depan dari Rasulullah, bahawa ada sesuatu yang Rasulullah nak sampaikan di situ daripada cerita itu. Maka inilah yang kita kena ngaji, kita kena faham. Ada pesan daripada Allah untuk kita sampai hari kiamat. Sebab tu ngaji sirah ni tuan-tuan penting. Sebab kita ngaji ambil daripada perjalanan cerita. Kalau kita menceritakan sekerat-sekerat, kita tidak nampak daripada kelangsungan dan hubungan antara cerita dengan cerita. Jadi dengan demikian, bila tidak ada tubuh Sa'ad yang kecuali kesemua bahagiannya tetap daripada luka kerana sebab telahan ataupun pedang, panah dan juga lembing, maka Sa'ad pun lantas bertanya kepada dia. Nak tolong dia patutnya buang air dulu. Tak, patutnya buang air dulu. Tetapi oleh kerana Rasulullah telah berkata, mu tengok dia dan mu tolong siapa salah aku. Maka Sa'ad, wahai Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan salam kepadamu. Jadi Sa'ad Zaid berkata, kaifa akhbarani kaifa tajiduka faqala ala rasulillahi assalamu. Baik, dia kata pada dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu, beritahu aku apa khabar engkau. Maka itulah yang amanah Zaid sampai, tetapi Zaid menyampaikan semua amanah tu disampaikan oleh Zaid. Cumanya tuan-tuan, oleh kerana baca kitab Melayu yang diterjemah, tak boleh nak tengok balarah di situ. Tapi bila kita baca kitab Arab ni, cara salah tu lain. Yang dibawa oleh Zaid kepada Sa'ad yang tengah nyawa ikan di akhir nyawa ni, dia guna lafaz wa ala rasulillahi assalamu. Dia guna lafaz ni lil mubalaghah kerana ni ta'zimir rasul. Li ta'zimir rasul ni patutnya Rasulullah yaqra'uka salam. Rasulullah telah menyampaikan kepadamu salam. Tapi dia tak guna kalimah tu Zaid baik untuk menunjukkan salam ni satu kehormatan. Ya Rasulullah nak sapa kamu ni pelik ni,
Orang lain tidak cari, Hamzah tak cari mu ni. Yang aku cari ni, dan salam ni begitu istimewa untuk mu ni, wahai Sa'ad. Ala Rasulillahi assalam. Rasulullah ke atas, daripada atas Rasulullah untuk kamu. Rasulullah di atas Allah kepada kamu. Adalah salam. Bila daripada atas ke bawah, seperti mana ayat Quran ni turun daripada atas ke bawah ni, untuk memunjuk makna li ta'zim. Li ta'zim, daripada makan tinggi kepada makan rendah. Tinggi tuan-tuan dah mati Allah, nak mati yak-yak ni. Maka Zaid telah menyampaikan dalam bentuk tu, orang ngaji dia boleh fikir lalu. Yang ngaji fikir lalu. Pasal apa? Dia pun cerdik faham lagu mana. Kullahu ya Rasulullah, ya Rasulullah ajidu rihal jannah. Beritahu apa kabar engkau. Lalu Sa'ad menjawab, dan salam sejahtera juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Rasulillah, dan untuk Rasulullah. Wa ala Rasulillah, aku muliakan Rasulullah. Wa ala Rasulillah, aku muliakan juga Rasulullah. Sampaikan daripadaku salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila orang kira salam, maka bila kira salam ni dia ada dua. Kira salam ta'yin, kira salam jemaah. Kalau kira salam jemaah, maka hak tu jawab 2-3 orang tu kira lepas tanggungjawab. Tapi kalau kita ta'yin kira salam ke abang mak, maka abang mak wajib jawab salam tu. Sebab salam itu dituju ditakyin kepada nama. Jadi contohnya amo kisalah lah ke abang mi. Maka abang mi bila dengar salam amo tu, abang mi wajib jawab. Waalaikumsalam. Salam juga kepada Ustaz Ha. Contohnya. Tapi jawab salam tu wajib. Baik. Bila jawab wa'ala, dia memuliakan, dan Rasulullah memuliakannya, dia pun memuliakan balik. Wa'ala Rasulullah salam. Saat jawab, kullahu, katakan, sampaikan. Kalimah kul ni, amo tengok dalam Quran ni dekat 100 lebih. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Banyak tak? Banyak kali dah. Kul ini dikatakan oleh ulama, dia adalah konteks menyampaikan. Maknanya hak aku ayat ni tidak bagi aku, kecuali aku ni kerja jonyapa. Itu makna kul. Bila kata kul huwallahu ahad, Muhammad muayat sampai bahawa Allah itu ahad. Allah itu ahad tu, Rasulullah nak ayat sikit rabuk, aku tidak tambah, tidak bagi aku kata, tidak bagi aku tambah, tapi bagi hak aku sapa tu, hak tu bagi daripada Allah. Itu makna kul. Jadi Zaid pun kata, Sa'ad pun kata, qul lahu, katakan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku sedang mencium bau syurga. Allahu akbar. Tanda orang ni mati ni tuan-tuan, orang beriman ni, dia boleh bau syurga. Bila bau syurga tu, rasa lagu mana? Ingat ke dak ke dunia? Ingat ke dak anak bini hok duk belakang? Tak ingat dah. Tak ingat. Di waktu keluarga Bilal bin Rabah menangisi bahawanya Bilal, di waktu tarik nafas terakhir, teriaklah keluarga untuk meratapi Bilal ni akan pergi. Tapi Bilal berkata, mu tak usah teriak lah, sebab aku sedang bergembira, sedang bertunggu dengan Rasulullah. Aku patut nak segera dah nak pergi denung tu. Berapa mu nak teriak lagi? Tetapi malangnya tuan-tuan, ada orang atas dunia ni, Tuhan haramkan dia bau syurga. Sini kita jumpa orang yang telah digambarkan oleh Rasulullah, bau syurga. Sedap kita dengar gembira. Makna bukti di sini syurga boleh dihidu oleh orang yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak pelik, tidak hairan kita apabila Allah buka hijab, seseorang itu boleh tengok syurga, boleh tengok neraka.
Sinfani, dua manusia yang Allah kata mereka ni duduk jadi ahli neraka. Pertama ialah qaum ma'ahum siyatun, iaitu pemimpin yang zalim, mengambil hak-hak rakyat dengan kekuasaannya. Yang kedua, waktu tak secara lah, begak waktu tidak kita wakil rakyat pun tak. Dan ni kamu dia penolong wakil rakyat pun tak kita. Hak kena hak tiga kita tu hak kedua. Nisaun kasiyatun ariyatun mulilatun mailatun, iaitu perempuan laki-laki berpakaian tetapi seperti telanjang. Pakai baju kai tudung sewajin ketak remat. Pakai kai tudung, pakai kai tudung tak apalah, mak sini gemuk, sini tinggi, kamu dia pakai baju lengis kerak. Inilah hak Nabi kata bahawa wanita yang pakai baju tetapi tidak sah kerana dia pakai baju mendedahkan aurat sebahagiannya. Pakai baju tapi serupa tak pakai baju. Maka Nabi katakan apa? La yajidna rihatal jannah. Orang perempuan laki-laki ini tidak dapat mencium bau syurga. Bau syurga itu dapat dicium musiratu kaza wa kaza. Bahawa bau syurga itu boleh dihidu dalam jarak 500 tahun perjalanan sebelum siapa. Tapi Tuhan haram dia. Maka adik kawan tolong peringat keluarga kita dan biar kita masuk. Baik, cuba kita belak muka surat 394. Minta maaf, minta pinjam 2 minit. 394. Sebab tu kita kena ngaji, dia jari-jari kena belak weh, sebab hak tak ada kitab tu dia berasa lah weh. 394. Tak, baris yang kedua. 394. Kita temudah sebelum pada ni seorang lagi yang bau syurga di Uhud. Iaitu perenggai yang kedua daripada bawah, Anas bin Nadr. Jumpa tak 394? Jumpa tak 394? Dalam tu Anas bin An-Nadr. Lalu di hadapan kumpulan itu, kalau tuan-tuan baca perhabis tu, waktu tengah duk gawak orang lain nak kelik, nak lari dari nak berundur ke kota Madinah, bak Nabi dah kata mati-mati, maka Anas bin Nadr ni bertempur. Bapa mau pergi tepuk, dia kata aku dapati bau syurga di dalam sana. Maka sebab tu dia gerepuh tu, kenapa? Dia kata aku dapat bau syurga di situ. Sehinggalah dia mati syahid. Jadi hak ni kita temu pula orang yang bau syurga di dunia. Iaitu orang kedua ialah Sa'ad bin Rabi'. Patutlah dia bau syurga Bini ada 2, wi kok rasa. Kita bini ada nak ambil hak orang pula nak wi kedua. Jadi kata dia, aku telah sampaikan kepada Rasulullah bahawa aku telah bau syurga. Baik. Kalau ambo pergi panjang tuan-tuan, Zaid ni lepas pada ni pergi royak kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, mu pergi tengok dia, klik main royak aku. Maka lafaz itu juga yang diroyak oleh Zaid bin Sabit kepada Rasulullah. Dia tak akan tokok tambah. Dia tak akan kata lagu mana bila jumpa Rasulullah macam mana, lagu mana Sa'ad bin Rabi'. Boleh kira dia. Tak halasak dia. 70 tak serapa. Patu dia ni. Dia akan royak, tak ada takut tambah. Maka dia akan royak pada Rasulullah bahawa dia telah mendapati bau syurga. Kalau benar tu tidak betul, Rasulullah akan kata kazab. Kazaba Sa'dan. Dia berlawak, dia tipu. Jadi apa hamba nak royak ke tuan-tuan, hamba nak tekan daripada tadi tu. Rasulullah nak royak kepada kita tuan-tuan, orang yang mati syahid ni atas dunia ni, dia mencium bau syurga sebelum dia pergi syurga. Sakit dia tak rasa, malaikat maut dia cabut nyawa dia tak sakit. Kemudian dia pula mati tuan-tuan, mayat tak hancur. Di antara kelebihan dia ialah dia bau syurga. Baik, amba nak tanya, bila bau syurga itu tengah tu malaikat maut cabut nyawa, sakit ke tak?
kita tengah sedap kecek dengan bini, kan tak? Nyamuk kaki bekok tak seru. Macam apa tengah duk mengajar ni? Bekok ni kaki ni, bawah. Nyamuk duk korak, kengak-kengak dia ni. Nyamuk pasir putih, dia tak boleh makan bekok tu, dia makan kat bawah. Baik, tuan-tuan dan mati Allah. Jadi bila tak bau syurga tadi, bau syurga, maka dan katakan kepadaku kaumku orang-orang Ansar. Hak ni. Hak sebenar di antara kedua yang Rasulullah nak sampai kepada kita ialah apa dia yang ada dalam batu tubuh Sa'ad bin Rabi' ni yang patut kamu contohi ialah dia bai'ah dengan aku, hidup mati dengan aku, maka dia mati di atas bai'ah dengan aku, maka dia telah sampai kepada mu tulus apa tambah so lagi kata Sa'ad tulus sampai kepada orang-orang Ansar. Kenapa sampai pada orang Ansar? Kerana Sa'ad ini adalah daripada 12 orang Nuqabah. Di dalam perjanjian Aqabah bai'ah Nabi pada belum Nabi berhijrah ada 2 Aqabah. Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Daripada kedua ni 70 orang berbai'ah, maka bila nak balik ke kota Madinah, mereka telah dibentuk Nuqabah, nakib. Ketua kepada kabilah-kabilah, sebab tu Nabi berjaya menyusun politik dia. Nabi latih ada kaumnya, kabilah tu ada seorang nakib. Jadi nakib yang dilantik oleh Rasulullah ialah 12 orang. Salah seorang daripada nakib itu adalah Sa'ad bin Rabi', dan Sa'ad bin Rabi' menjadi nakib bagi kabilah Bani Harith. Bani Harith daripada Khazraj. Ansar ni dia ada 2, Aus dan Ansar, Aus dan Khazraj. Maka Sa'ad salah seorang daripada Nuqabah bagi Bani Haris. Jadi tulus apa kepada Ansar? Apa dia kata? Tidak ada kemaafan bagimu di sisi Allah jika terjadi apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kamu masih memiliki mata yang berkelip. Saya kata apa? Mu kena jaga Rasulullah tu sampai mati. Kalau Rasulullah itu disakiti, dibunuh, kata apa, dicerca ke apa dia, sedangkan mata mu kelip lagi. Mata mu kelip tu lagi. Abang mak, mata kelip ni apa dia abang mak? Kita semaya ni, akhir sekali gapo kena semaya? Mata kelip tak? Tangan tak boleh gerak dah. Betul tak? Nabi kata tak boleh cacat maya belah duduk. Tak boleh fa'ilam tastatik, jika tak mampu duduk maya belah berbaring. Jika tak maya berbaring, maya apa? Kelip mata. Jadi tua-tua boleh faham tu tak? Tangan kaki tak gerak, mata kelip je. Mu ada lagi kuasa, mu ada lagi hidup, nyawa mu ada lagi. Mu tak boleh reda orang hina Rasulullah. Inilah yang nak disampaikan kepada tua-tua amma, maka mu kena sampaikan pesan ini kepada generasi kita bahawa mempertahankan, mencintai Rasulullah adalah wajib seperti mana yang telah diakad bai'ah oleh Sa'ad bin Rabi'. Maka dia sampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah begitu bahagia, maka sebab itulah dia mencium bau syurga. Baik, semua daripada Allah yang lemah pada diri hamba, maaf lebih masa sikit tu. Mudah-mudahan hamba minggu lepas ada istihar itu ke? Jadi mintalah derma daripada tuan-tuan sekadar mampu. Wallahu alam.